الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz, sahabat-sahabat kita pengurusan surau Musalla Asy-Syifa, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian jemaah terutama Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Kita teruskan lagi ikhtiar dan juga usaha kita untuk melakukan bekalan amal akhirat kita. Pagi tadi barangkali antara sahabat-sahabat kita sudah berada dalam majlis yang khusus, seumpama kuliah subuh barangkali, kemudian akak-akak dah banyak dah melakukan khidmat-khidmat kebaikan pada awal pagi tadi, pada diri, pada suami, pada anak-anak, dan kita teruskan lagi amalan kebaikan kita ini dengan kita berada pula dalam kuliah duha sebagaimana kita lakukan ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan kerana Allah, kerana kita ingatkan pada hari pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, dan kita faham berkenaan dengan keperluan untuk kita mencari bekalan. Sebab itu kita selalu ingatkan, kita sebutkan bahawa atas nama orang Islam ni, masa yang berlaku pada kita ataupun setiap hari yang datang pada kita, ia merupakan kebaikan pada kita. Kenapa? Sebab kita menambah rekod amalan baik kita di sisi Allah. Sebagaimana yang kita selalu ingatkan, dalam rekod pekerjaan kita, orang yang banyak datang ke tempat kerja, maka bertambahlah gaji. Sistem Kong tu kan, sistem Kong. Orang yang datang buat kerja 20 hari dengan orang yang datang buat kerja 30 hari, sudah tentu yang datang buat kerja 30 hari itu upahnya lagi banyak. Jadi begitulah kita, orang mukmin ini, bila saja datang hari-hari, masa-masa pada diri kita ini, maka bertambahlah rekod kebajikan yang kita simpan di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan kita semua tahu betapa besar dan juga penting sangat-sangat setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita sudah pun membaca peringatan daripada Imam Abdullah Samarqandi pada perbincangan hari akhirat sebelum ini, bagaimana dibentangkan kepada kita perihal peristiwa di padang mahsyar, di mana antara peristiwa yang mengerikan kita apabila manusia ini begitu temaah, begitu nak kepada pahala, walaupun sifatnya misqala zarratin minal khair, sifatnya habuk-habuk kebaikan. Habuk-habuk kebaikan. Kita duk baca riwayat daripada Ikrimah bin Abi Jahal itu, bagaimana seorang bapa usaha cari anak di padang mahsyar. Pasal apa? Pasal duk fikirkan itu saja barangkali cara hak boleh melepaskan dia daripada ketakutan di padang mahsyar. Apabila melihat neraka didekatkan, melihat bagaimana pengadilan orang-orang yang mendahului dia diadili oleh Allah, ditimbang oleh Allah, bagaimana halusnya sistem audit di padang mahsyar, maka menyebabkan si bapa ni usaha cari anak. Bila berjumpa, maka bapa ni tanya, bagaimana ketika aku jadi bapa kamu dulu waktu di dunia, apa pandangan kamu? Maka dipuji oleh anak, bapa adalah bapa yang terbaik, tak ada kecuaian yang bapa lakukan pada saya, segala keperluan saya bapa penuhi. Bila dah dapat pujian sebegitu, maka bapa ni pun sebutlah apa hasrat dia. Hasrat dia yang sebenarnya ialah nak minta bantuan. Kok lah ada
sisa dan juga habuk-habuk kebaikan yang tidak diingini oleh si anak, ataupun si anak rasa macam dia tak perlu lagi dah kebaikan ni kerana lebih kot, banyak sangat kot. Maka kalaulah boleh diberikan kepada bapa habuk-habuk tadi, tapi bila dengar macam tu, apa yang berlaku? Si anak kata, minta maaf lah, la utik, aku tak boleh nak buat. Pasal apa? Wahai bapa, hari ni apa yang bapa duk fikir, itulah juga yang saya duk fikir. Kalau bapa duk fikir bagaimana bapa kemungkinan tidak akan terlepas pada sistem audit yang terlalu keras ini, saya pun duk fikir benda tu juga. Saya pun duk cari jalan macam mana nak melepaskan diri saya ni. Itulah riwayat yang dibawa kepada kita berkenaan dengan dahsyat dan ngerinya peristiwa mahsyar. Jadi diberi nasihat kepada kita untuk menghadapi peristiwa itu. Apa yang patut kita buat? Kita cari bekalan. Kita cari bekalan dan kita tahu bahawa kehidupan dunia ni adalah tempat untuk kita mencari bekalan. Kita siapkan persiapan untuk menghadapi kehidupan yang sebenar, abadi, akhirat. Maka antara kerja baik kita yang kita buat ialah apa yang kita lakukan sekarang. Ibadah, yang namanya solat, yang namanya zikir, termasuklah jihad kita mencari ilmu. Boleh faham sekadar kita buat sedikit, kata orang, refleksi, muhasabah diri. Cuma sebagaimana yang kita selalu sebut-sebutkan, jaga niat. Jaga niat. Supaya apa yang kita buat ini dalam keadaan berpenat lelah, dalam keadaan kita melawan hawa nafsu, janganlah sampai sia-sia di hadapan Allah. Jangan sampai sia-sia. Lepas tu alim ulama kata ada dua I yang perlu kita bawa waktu kita buat amal ibadah ni. Ada dua I. I yang pertama ikhlas. I yang kedua ilmu. Boleh faham Ilmu dan ikhlas. Jadi bila kita boleh jaga dua I ni, ikhlas dan ilmu ni, insya-Allah kita harapkan Allah Taala menerima ibadah kita yang sedikit dan yang tidak banyak ni, yang tidak panjang ni, dengan cara kita bawa ilmu, adab ketika kita menuntut ilmu dan juga akhlak dan juga ikhlas, niat yang benar. Sahabat yang dikasihi sekalian, sama-sama kita memperbaharui niat, belajar kerana Allah. Nawaitu an ata'allama lillahi ta'ala, nawaitu an ajtami'a lillahi ta'ala, nawaitu an ahdura lillahi ta'ala. Macam-macam lah. Apa-apa niat yang mana sabah, janji kita ikatkan diri kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Kemudian kita sambung pada pengajian kitab kita ni, iaitulah kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang yang lalai. Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Kita masih melihat kepada bab mengenai sifat api neraka dan ahlinya dan penduduk penghuni dalam neraka, wal'ayazabillah. Muka surat 78 78 kita bacakan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, panjang hadis ni, 1 2 3 4 5 6 halaman tuan-tuan 6 halaman. Dan hadis ni, hadis yang panjang ni, dia punya statusnya adalah hadis dhaif, tapi sebagaimana kita sebut, hadis dhaif adalah hadis yang diguna pakai dalam urusan kita nak jadi baik, nak jadi orang baik, nak bagi semangat pada diri kita buat kebaikan, bagi kekuatan pada diri kita untuk tinggalkan maksiat, maka boleh kita berhukum dengan hadis dhaif. Dan hadis dhaif ni kalau dia berjumpa dengan dhaif yang lain, dia boleh naik pangkat, dia boleh terangkat kepada hadis hasan. Cuma disebut sebagai hasan li ghairi, hasan li ghairi. Sebab kita sebut begitu sebab ada orang bila sebut hadis dhaif dia tak pakai, dia letak tepi. Itu tak betul cara macam tu tak nak dengar. Pasal apa? Dhaif ustaz. Dhaif ni dia banyak jenis, dia banyak pecahan. Yang kita tolak dhaif jiddan, dhaif sangat-sangat, itu kita tak bacalah. Kita tak bacalah kalau dhaif jiddan ni. Saya gambarkan begini tuan-tuan, kalau kita bercakap ataupun ginilah,
Kalau Ustaz Asbi, Ustaz baca tak paper Ustaz? Ustaz kata saya baca juga paper. Kenapa kita baca paper? Akhbar. Waalaikumsalam. Siap Banji? Ya. Siap Banji, siap Seronok Haji Husin masuk jadi semangat sikit rasa. Haji Husin masuk jadi semangat sikit rasa. Rasa macam tempo dia rancak. Okay? Alhamdulillah. Tadi fikir ke Haji Husin pergi mana ni? Tadi nampak orang naik kuda tadi Banji. Naik kuda 2-3 ekor siap dengan anak panah belakang. Allahu Akbar. Semangat pula tengok. Apa tadi kita nak sebut? Tentang ni. Kalau kita check pada kehidupan kita kita ni ada tak baca paper tuan-tuan? Surat khabar. Ada tak? Ada kan kita baca. Kalau orang tanyalah, hang baca paper ni, hang percaya kat paper ke? Kita kata tak, paper ni bukan semestinya betul berita dalam tu. Kita kena double check. Paper ni kena double check tuan-tuan. Maklumat dalam tu tak boleh kita terus percaya. Ada orang buat seloroh. Boleh pakai dak seloroh ni tuan-tuan. Dia sebut je lah Kata dalam paper ni hak boleh percaya tu nombor 4 tu. 4 nombor ekor tu. Hak tu boleh percaya. Hak lain tak boleh percaya dah kata. Hak lain tu kena double check. Ma yuhtamalu as-sidq wal kadhib. Berita dalam paper ni barangkali betul, barangkali salah. Kadang-kadang gambar dengan penyataan ayat di bawah pun salah. Saya ingat lagi ada satu gambar bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat tu kan. Dia letak dia parking pada nama yang salah. Tu nak cerita human mistake berlaku pada tu. Jadinya paper dan seumpamanya kita faham dia punya standard. Tapi kalau kita buat keputusan, malas aku baca paper. Nak baca apa cikgu? Benda-benda yang dianggap sebagai absah ni, yang maklumat. Kalau bercakap dengan maklumat tu memang angkat ibu jari lah. Kalau dunia akademik ni orang nak baca apa cikgu? Jurnal tak? Tesis-tesis. Habis takkanlah nak bercakap dengan bahasa jurnal. Nak bercakap dengan bahasa tesis-tesis. Takkan tak nak langsung baca paper walaupun paper tu belum tentu benar. Tuan-tuan. Nak ceritanya itulah gambaran dalam kehidupan kita pada ilmu-ilmu yang kita dapat, yang kita baca. Maka sama juga orang hak tolak hadis-hadis dhaif ni, maknanya pada gambaran saya macam dia ni kalau bercakap, dia nak bercakap dengan tesis, dengan jurnal, dengan laporan-laporan akademik je. Dia tak nak guna bahasa-bahasa ataupun berita-berita daripada paper. Walaupun paper tu belum tentu salah. Cuma kena double check, kena buat kerja kedua sikit, kena check dulu sama ada betul ke tidak tu. Begitulah gambaran tentang apa? Tentang hadis-hadis yang kita guna ni, kita baca ni, khususnya pada memahami kedudukan hadis dhaif. Okey, kita sambung tuan-tuan pada muka surat 78. Yazid Ar-Raqashi, riwayat daripada Yazid Ar-Raqashi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat yang tidak semestinya datang. Maknanya Jibril datang hari itu tak serupa biasa-biasa. Biasa Jibril tak datang masa tu, masa tengah hari ni kan. Dalam keadaan yang berubah mukanya. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa aku melihat engkau berubah muka?" Jawab Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu pada saat di mana Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka." Maknanya api neraka diperintah supaya dipanaskan. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahawa api neraka Jahannam itu benar, dan seksa kubur itu benar, dan seksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum dia berasa aman daripadanya. Itulah cerita dia. Hakikat sebenarnya, orang yang mengetahui tentang apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia, yang berupa azab yang begitu dahsyat, iaitulah bakaran api
maka orang ni tak menasabah langsung. Boleh bersuka-sukaan, boleh berseronok-seronok. Itulah. Sebab tu dalam agama ni, kita diingatkan supaya bila bersuka, berpada-pada. Bila berseronok, padan-padan. Pasal apa? Orang beriman, dia hakikatnya dia tak boleh nak seronok sehinggalah dia melepasi ujian. Pas nak melepasi ujian ni bila? Ada sebahagian menyatakan melepasi ujian tu bila kita masuk kubur. Bila mati, selesailah ujian. Ada yang kata, tak habis lagi, ujian mahsyar ada lagi. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bila anak dia tanya, wahai bapa, kita ni sampai bila nak rasa selamat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Apabila sebelah kaki masuk syurga. Bila dah sebelah masuk syurga, maka ketika itu baru rasa selamat. Yang sebelah lagi belum masuk, dah sebelah masuk, yang kedua tu ikutlah. Tapi sebelum sampai ke tara tu, tak ada ruang untuk apa? Untuk kita seronok-seronok. Untuk kita seronok-seronok. Jadi berpada-pada. Seronok suka ni sebahagian daripada keperluan hidup. Kita kalau hidup tak seronok, tak boleh. Hidup kita muka moyok semacam. Okay, muncung je, tak betul juga. Hilang keceriaan. Dan dari sudut kejiwaan, membawa masalah kepada jiwa. Orang yang selalu hidup dalam keadaan hilang keceriaan. Orang ni mati sebelum mati. Boleh faham kan? Saya guna istilah tu. Mati sebelum mati. Dia tak melihat keindahan dalam kehidupan. Jadi kehidupan ini perlu dinikmati. Ada keindahan, ada keseronokan, ada kesenangan. Dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Kan? Dunia ini adalah mata benda yang menyeronokkan. Dan sebaik-baik mata benda yang menyeronokkan pada dunia ni adalah pasangan-pasangan hidup yang soleh, yang solehah. Jadi nikmatilah. Cuma orang mukmin dia berpada-pada. Boleh faham Sebab mereka teringat bahawa nikmat yang ada sekarang ni bukan nikmat yang bersifat penyudah. Sebaliknya dia adalah nikmat yang bersifat orang kata. Pendahuluan sebelum kita rasa nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Satu. Yang keduanya, nikmat di dunia ini sifatnya sebagai ujian. Sebagai ujian. Yang segala nikmat itu akan dipersoalkan balik. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akan kita perlu sebut balik, bertanggungjawab balik pada penggunaan nikmat-nikmat tadi. Jadi itulah yang perlu ada pada diri kita, orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman pula pada hari akhirat ini. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat Jahannam." Jahannam ni merangkumi neraka keseluruhan. Walaupun kita tahu neraka ni ada dia punya pintu-pintu dia, Jahim, Saqar, Hawiyah, Hutamah, segala benda tu. Tapi biasanya kalau nak menyebut neraka, maka biasanya dalam bahasa agama dia disebut neraka Jahannam ni. Jawab Jibril alaihissalam, "Ya, ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah menyala, hatta marrat, merah menyala. Kemudian dilanjutkan lagi pemanasannya 1000 tahun kedua sehingga putih melepak. Kemudian 1000 tahun ketiga sehingga hitam melegam. Maka ia adalah hitam yang pekat. Ia adalah hitam yang pekat. Tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, nescaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya." Maknanya kalaulah terbolos satu lubang jarum kepanasan neraka, maka bahang kepanasan api itu sampai membakar dunia. Itu dahsyat. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan baranya. Kerana panas dan hangatnya.
Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan atau satu mata rantai, satu mata dari rantai yang disebut Allah dalam Quran itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Itu belenggu. Dalam Quran kan Allah sebut penghuni neraka ini dibelenggukan. Antaranya ayat dalam surah dalam surah Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiha wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Itu ayat dalam surah Al-Haqqah. Adapun orang-orang yang diberikan suratan amalannya menerusi bahagian kiri, iaitu tangan kiri, maka dia mengeluh, ya laitani lam uta kitabiyah, wahai alangkah malangnya nasibku kalaulah aku tak menerima suratan amalan ini. Walam adri ma hisabiyah, aku tak tahu rupanya ada perkiraan sebegini rupa. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah malangnya aku kalaulah mati itu adalah penamat. Kalaulah mati itu adalah penamat, untunglah tak payah kita dipersoalkan, tak payah kita duk hadap benda yang sekarang ni kita sedang hadap. Jadi peristiwa dia pada mahsyar. Tapi itulah kita kata apa? Jahil dan bodohnya orang-orang yang menerima suratan sebelah tangan kiri. Siapa orang ni? Sudah tentu kita boleh jawab dengan baik. Orang-orang yang mencuaikan amanah, tanggungjawab dalam kehidupan dunia, tanggungjawab amanah terhadap Allah, tanggungjawab amanah terhadap urusan agama. Sama ada namanya orang kafir awal-awal, orang munafik, ataupun orang-orang Islam yang fasik, yang asi, yang fajir, yang jahat tadi. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah malangnya diriku kalaulah kematian itu merupakan penamat. Ma aghna anni maliyah, tidak memberi manfaat langsung pada diriku sekarang harta benda yang aku miliki. Halaka anni sultaniyah, habis hilang segala kekuasaan yang ada padaku. Maknanya orang ni waktu dunia dulu dia menikmati segala apa yang dikeluhkan itu. Harta benda, kemudian pangkat, kedudukan, kuasa politik. Hari ni kita boleh nampak kan orang bergila-gila dengan politik. Dah tua sampai ketara. Kata orang dah lah, bagi orang muda lah pula. Tapi orang-orang yang, kata orang yang rasa bagaimana pengaruh dan kedudukan pangkat ni, ya orang ni jadi gairah sangat. Sayang dia nak lepaskan. Orang kata sampai mati atas jawatan, orang kata sampai begitu sekali. Patutnya bagilah orang muda, patah lagi urusan politik itu adalah urusan kepimpinan. Boleh faham urusan kepimpinan, urusan yang berkait rapat dengan kebajikan orang-orang bawah. Dan lebih jauh daripada itu, urusan yang melibatkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kuasa yang ada, perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan saja-saja pegang kuasa atas muka bumi ni. Apatah lagi. Tapi itulah kerana manisnya kuasa pada orang-orang yang melihat perkara tu. Khuzuhu faghulluh, tangkap orang tu. Ini perintah Allah kepada malaikat Zabaniyah. Khuzuh, tangkap. Berkas. Faghulluh, ikat dia. Ikat dia. Dia tuan kasut. Ayat tu tuan-tuan Sammal jahim sallu. Kemudian heret dia. Umban masuk neraka jahim. Tu dia kasut ayat ni tuan-tuan. Ayat dalam surah Al-Haqqah. Okey. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian kamu ikat dia, belik dia dalam belenggu yang dia punya ukuran dia 70 hasta. Belenggu 70 hasta. Satu hasta panjang 70.
Ikat dia dengan belenggu tu. Ini dalam surah Al-Haqqah. Maka belenggu itulah yang disebut dalam matan hadis tadi. Kalaulah jatuh satu mata di atas muka bumi ini, maka cair meleleh bumi sampai ke bumi yang ketujuh. Bumi yang ketujuh kat mana? Wallahualam. Bumi yang ketujuh. Ada seorang profesor Al-Quran di Universiti Malaya, Prof. Datuk Zulkifli Yusof. Di satu ketika tu dalam program di IKIM, dia bangkitkan juga. Dia kata dia cari dalam Quran ini perkataan langit ni ada, dia gunakan perkataan plural, jamak, as-samawat. Kemudian ada ayat as-samawatis sab', 7 lapisan langit. Tapi nak cari bumi tak jumpa perkataan jamak. Bumi disebut perkataan al-ard, as-samawati wal-ard. Orang yang belajar bahasa Arab dia fahamlah tuan-tuan. Patutnya ada waw tengah-tengah tu, wawul ataf, patutnya jamak dengan jamak. As-samawat jamak tu plural, langit-langit ataupun 7 lapisan langit. Tiba-tiba bila pergi kat bumi satu je, al-ard singular, mufrad. Dia tak pergi jamak, patutnya al-aradin. Tapi dalam Quran digunakan as-samawati wal-ard. Dia sebutlah, dia kata dia sedang mencari lagi lah, dia kata kat mana dia punya tu. Jadi dalam Quran tak ada tuan-tuan, cuma ada satu dalam surah At-Talaq rasanya. Allah tak ingat ayat tu. Wal ardu mislahun, gitulah ayat yang Allah Taala guna. 7 langit, 7 lapisan langit ni, dan bumi seumpamanya. Dia ada ayat sebegitu disebut dalam surah, kalau tak salah saya, At-Talaq. Tapi bila pergi kepada hadis, hadis ada sebut tuan-tuan, hadis sahih berkenaan dengan orang yang menipu rakyat, pemimpin-pemimpin yang menipu rakyat. Bukan. Orang yang menzalimi orang lain. Qaidah shibrin, walaupun sejarak shibrin, sejengkal. Okey? Man zalama qaidah shibrin tuwiquhu ila sab'il aradin atau kama qala. Orang yang buat zalim walaupun sekadar sejengkal ni, maka akan dikalungkan balik pada batang leher dia besok di padang mahsyar dengan 7 lapisan bumi. Ini hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Jadi ulama tafsirkan hadis ni berkenaan dengan orang yang mengubah tanda tanah tu tuan-tuan. Batu tanda tanah tu kan, sempadan tanah. Kerana barangkali dia ni cerdik, barangkali dia ni pandai berhujah, barangkali dia ni kuat, maka dia menzalimi orang sebelah dia. Dia ubah batu sempadan tu, dia buka ruang dia ni satu jengkal lagi. Maknanya dia makan orang sebelah satu jengkal. Jadi kalaulah begitu yang dia buat, akan dikalungkan tanah tu di pada mahsyar besok dengan 7 lapisan bumi. Itu ada matan hadis tu, gunakan perkataan 7 lapisan bumi. Dalam Quran tak ada 7 lapisan bumi, kecuali dalam surah At-Talaq tu, kalau tak silap saya tak ingat dia punya ayat yang tepat tuan-tuan ni. Jadi macam mana kita nak faham tentang lapisan-lapisan yang ada di bawah ni? Allahu a'lam tuan-tuan. Setakat lapisan, apakah dalam ilmu sains yang diajar kepada anak-anak kita ni, lapisan mental ke atas ni sampai ke bawah tu, core dia tu, teras dia tu, apakah itu dah sampai ke bumi yang ketujuh atau macam mana? Sebagaimana lapisan langit. Langit pertama pun kita tak tahu kat mana sempadan dia. Usahakan pula nak sampai kepada langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam dia lagu mana wallahualam. Dia dalam perang dingin itu hari, waktu Soviet Union bergaduh dengan Barat tu kan. Waktu tu juga mereka berlumba-lumba dari sudut sains dan teknologi. Barat hantar kumpulan dia pergi ke langit. Soviet Union pun usahakan bawa juga ke dalam, ke atas, ke angkasa lepas tuan-tuan. Kemudian kumpulan Soviet Union ni juga dia menggerudi perut bumi tuan-tuan. Gali lubang pasal nak buat kajian mereka atas tujuan nak mengkaji tuan-tuan. Tapi mereka tak habis kerja. Mereka berjaya menggali lebih kurang dalam 13 km je tuan-tuan. Lepas tu mereka surrender. Pasal apa cikgu? Panas.
Peralatan mereka cair. Habis hilang fungsi. Makin ke bawah, makin panas. Katanya teras bumi ni, kat tengah-tengah tu, panas dia 7,000 darjah Celsius. 7,000 darjah Celsius. Jadi dia punya peralatan tak boleh nak menahan kepanasan. Jadi apa yang kita sebut ni dari sudut sains. Tuan-tuan ni, bahasa agama 7 lapis bumi. Lagu mana setiap lapisan? Wallahu a'lam. Tuan-tuan ni, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran. Andaikan seorang di hujung barat terseksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panas. Itu suasana gambaran dalam neraka Allah kalau seorang menerima azab di barat. Orang kedua hak duduk di sebelah timur terasa dia punya dahsyat panas. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya adalah besi. Minumannya air panas bercampur nanah dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada mempunyai 7 pintu. Setiap pintu ada bahagian yang tertentu daripada orang lelaki dan perempuan. Setiap pintu tu ada penghuni dia. Bukan lelaki saja, perempuan juga. Bukan perempuan saja, lelaki juga. Ada belakang. Tuan-tuan ni, Nabi SAW bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah-rumah kami? Jawabnya tidak, tetapi selalu terbuka. Pintu kita ni pintu yang tutup, ada tamu baru buka. Kadang lupa nak tutup, terbuka. Kadang lupa nak buka, tertutup. Walaupun ada orang kat luar, gondang, ketuk pintu nak masuk, tapi tuan rumah tak ada. Ataupun tertinggal kunci letak kat mana, tak boleh nak buka. Tapi pintu neraka ni sentiasa terbuka. Membayangkan bagaimana benda Allah ni bersedia pada setiap masa menerima penghuni, menerima isi perut dia. Itu yang dalam surah Qaf kan? Allah berdialog dengan neraka. Yauma naqulu halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari di mana kami bertanya kepada neraka, halim talati, bagaimana isi perut kamu dah penuh ke belum? Neraka jawab, hal min mazid, ada lagi tak tambahan? Maknanya neraka digambarkan dalam keadaan tidak pernah kenyang, sentiasa menagih isi. Sentiasa nak makan lah tuan-tuan. Macam kita lah, perut sentiasa berbunyi, nak makan aja, duk nganga je. Begitulah gambaran neraka, wal'iyadzubillah. Dan penghuni neraka tak kira lelaki ataupun perempuan. Tapi dalam hadis lain Nabi SAW sebut, aku melihat ramai di kalangan perempuan. Kenapa? Ramai perempuan yang jadi ahli neraka ni sebab antara kesilapan besar perempuan ni yukaffirnal ashir. Mereka ni cepat lupa jasa ahli keluarga. Perempuan-perempuan ni cepat nak orang kata memberontak. Cepat nak memberontak. Ada masalah sikit, melibatkan keperluan yang tidak dipenuhi ataupun rasa tak puas hati terhadap pasangan hidup suami, terus diungkit-ungkitnya, terus dilawan-lawannya. Itu yang menyebabkan Nabi ingatkan kita tentang risiko perempuan yang Nabi lihat pada malam Isra dan Miraj. Ramai di kalangan perempuan. Tapi jangan pula sahabat-sahabat kaum lelaki rasa selamat aku, untung lahir sebagai lelaki. Ada pula berita tentang lelaki kena jaga diri tuan-tuan. Lelaki ni tanggungjawab kita terhadap perempuan banyak besar. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah-rumah kami? Jawabnya tidak, tetapi selalu terbuka. Setengahnya di bawah dari yang lain. Itu sifat pintu neraka, tuan-tuan. Sifat pintu neraka dari atas turun ke bawah. Itu sebab neraka ni digelar darokat. Darokat ni merujuk pada bilik ke bawah. Kalau syurga disebut darajat. Darajat ni merujuk ke atas. Semakin tinggi ke atas, lagi best lah. Sebab tu orang kaya ni dia suka duduk di tempat-tempat yang
Haid. Haid tu Haji. Nama pun haid. Sini apa? Kuang haid. Kalau ada lah kuang haid. Dah Bansara haid, Bansa haid. Kalau ada kuang haid, dia suka tempat-tempat atas tu. Betul lah gambaran dalam ada hadis ni bagaimana syurga ini sifatnya semakin ke atas. Darajat. Neraka semakin bawah. Semakin ke bawah makin panas lah. Dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun. Setiap pintu lebih panas dari yang lain pada 70 kali lipat ganda. Allah Alam tuan-tuan ni. Cuma ulama kita sebut pada angka-angka ni dia hanya gambaran untuk kita mudah faham. Ada pun hakikat sebenar itu hak Allah Taala tuan-tuan ni 70 kali ganda. Maka digiring ke sana musuh-musuh Allah sehingga apabila telah sampai ke pintunya disambut oleh malaikat-malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni kita sebut sebagai malaikat-malaikat neraka lah, macam pegawai-pegawai penjara lah tuan-tuan ni, pegawai-pegawai penjara. Dia ada ketua dia kan, ketua itulah malaikat Malik. Disambut malaikat-malaikat Zabaniyah dengan rantai dan belenggu. Maka rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga tembus ke pinggul. Rantai disombat masuk sampai ke bawah tembus tuan-tuan. Ke bawah ni, kalau kita kat lubang dubur ni lah, sampai menjulur ke bawah. Macam mana seksa. Itu orang panggil sula ke apa tuan-tuan. Tapi sula kat bawah kan. Sula kat bawah. Saya ingat ada satu kes yang berlaku tahun 90-an dulu tuan-tuan. Satu banduan baru je keluar daripada penjara. Dia tunggu seorang budak sekolah ni balik daripada sekolah. Tunggu dalam semak. Budak lelaki ni seorang-seorang balik. Disergah di banduan ni, dia heret masuk dalam semak. Dia rodok dengan dahan pokok tuan-tuan. Rodok dalam perut ni sampai ke dalam ni. Sampai budak tu pecah dia punya pundi kencing segala benda. Menanggung seksa sampai ke hari ni. Saya tak pastilah hidup tak lagi budak ni, tapi menanggung seksa dengan terpaksa pakai apa ni, beg najis tu kan, sepanjang hayat dia. Dan doktor mengatakan dia ni nasib dia baik sikit, sebab sikit je lagi nak kena pada bahagian hempedu pada jantung. Kalau kena bahagian tu innalillah tahu. Tapi nak cerita banduan ni, Masya Allah, dia punya sadis. Ganas dia tu sadis orang kata. Sadis ni mengerikan kita kata. Takut kita tengok macam mana orang macam ni ada Allah cipta tuan-tuan. Suka dan seronok dia bila tengok orang lain menderita. Bila dia boleh dengar orang menjerit sakit, pada dia itu keseronokan. Keseronokan. Waktu hakim jatuhkan hukuman kat dia, saya tak ingat apa hukuman dia, tapi antara hujahan hakim dia kata apa? Orang macam kamu ni tak boleh dibiarkan bebas keluar. Sebab membahayakan orang lain. Orang macam kamu ni kena kurung dalam penjara. Itu antara penghakiman hakim waktu bacakan keputusan. Saya tak ingat. Dia kena penjara berapa tahun. Itu sula daripada bawah sampai ke atas. Yang ni disombat daripada mulut sampai ke bawah. Kemudian diikat tangan kiri ke leher. Tangan kiri diikat ke leher. Kemudian tangan kanan dimasukkan dalam dada dan tembus ke bahu. Ni dia punya terjemahan ni. Ginilah tuan-tuan. Gini. Dalam keadaan begini. Tangan kanan ditarik sampai ke kepala bahu tu. Tangan kiri dia ditarik pula sampai ke belakang leher tu. Dan setiap manusia digandingkan bersama dengan syaitannya, dengan korinnya. Tuan-tuan, korin bersama kita ada korin. Lalu diseret tersungkur mukanya sambil dipukul oleh para malaikat dengan pukulan besi. Maqamit min hadid. Setiap mereka ingin keluar kerana sangat risau, maka ditanamkan ke dalamnya. Maknanya setiap kali penghuni neraka ni meronta-ronta untuk melepaskan diri, maka semakin ketat, semakin rapat, semakin masuk ke dalam tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah penduduk masing-masing pintu? Maknanya siapakah penduduk pada setiap pintu itu? Jawab Nabi SAW,
Pintu yang paling bawah adalah untuk orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa alaihissalam serta keluarga Firaun, sedang namanya Al-Hawiyah. Neraka yang paling bawah ni disebut dalam matan hadis ni neraka Hawiyah. Neraka yang paling panas, paling jauh ke bawah. Yang satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba dengar bunyi suatu benda yang jatuh. Bergelodak bumi. Jadi Nabi tanya, kamu tahu tak apa bunyi itu? Sahabat-sahabat kata, kami tak tahu, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Nabi kata, itu adalah bunyi batu besar yang dijatuhkan daripada atas, sekarang jatuh ke dasar neraka. Ambil masa 70 tahun. Ambil masa 70 tahun. Cuma dasar yang mana? Wallahu'alam. Adakah dasar neraka Jahannam yang paling dekat dengan kehidupan bumi ni, atau dasar neraka mana? Wallahu'alam. Tapi itulah hadis sahih tuan-tuan, berkenaan dengan dasar neraka yang dalam tadi. Jadi pintu yang paling bawah ni, siapa dia? 3 golongan di sini. Walaupun disebut 3 golongan, bukan bermakna tak ada golongan keempat, tak ada golongan kelima. Ada mereka yang layak dihumban masuk neraka paling bawah. Cuma hak glamournya, hak nampaknya siapa? Munafik, keluarga Firaun, dan juga siapa? Orang-orang yang nampak mukjizat depan mata tapi berlawan juga, menentang juga. Itu yang glamour, yang kita kata yang zahir. Macam orang tanyalah, ni kampung Kuang ni kampung mana? Kampung Jawa ke Banjar? Orang kata Banjar. Bukan maknanya tak ada Jawa pun ada. Cuma glamour dengan Banjar. Betul ke Banjar? Saya letak je. Saya pun tak kerti nak biasa. Banjar ke Boyan ke apa, sama je, Melayu belaka, keluarga Malaysia. Haji Hussein ni boleh pakai keluarga Malaysia. Cuma orang kata kampung Banjar. Kenapa? Sebab glamour. Sebab yang nampak keluar, nampak depan matanya orang Banjar. Padahal berlambak-lambak. Barangkali kalau dia ambil bancian, ramai lagi orang bukan Banjar. Begitulah tuan-tuan pada urusan yang kita sedang cuba faham ini. Bukan maknanya 3 golongan ini aja. Golongan munafik. Ini golongan yang pertama tuan-tuan. Munafik ni, siapa tak geram tuan-tuan? Allah punya geram tuan-tuan. Dapat peluang tu dihumban ke tempat paling jauh. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dalam Quran. Bahawa sesungguhnya orang munafik itu berada pada dasar neraka yang paling bawah. Pasal geram sangat. Allah geram, kita orang beriman bergeram tuan-tuan. Malah siapa lagi yang geram? Mana ada orang hak meraihkan golongan munafik ni. Munafik ni dalam bahasa kita hari ni tuan-tuan, pengkhianat, traitor, musang berbulu ayam, gunting dalam lipatan. Orang-orang yang menyamar jadi kita tapi di belakangnya musuh kita. Allahu Akbar. Memang jahat betul tuan-tuan. Sifat jahat dia tu lebih nyata daripada jahat musuh yang nyata tuan-tuan. Ini sifat munafik. Sebab pandai dia berlakon. Sebab tu bila turun surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang beriman 4 ayat. Menjelaskan sifat orang kafir 2 ayat. Tapi bila Allah nak jelaskan siapa dia orang munafik, Allah jelaskan sampai 13 ayat. Nak faham kepada sifat munafik. Okey? Wa idza laqul ladzina kafaru qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka kata kami beriman macam kamu juga beriman. Tapi bila mereka jumpa dengan puak-puak mereka sama warna dengan mereka, mereka kata kami sebenarnya bersama dengan kamu. Kami saja memperolok-olok, memperbodoh-bodohkan kumpulan tu. Ini sifat orang munafik. Sampai ke tak berhenti kat situ, Allah bawa pula satu surah yang khusus namanya surah Al-Munafiqun atau surah Al-Munafiqin. Allah jelaskan kat situ bagaimana bahayanya orang munafik. Boleh faham tuan-tuan ni? Dan munafik ni dalam agama, dalam Quran, Allah ajar kepada kita supaya kita berhati-hati. Boleh difahami berdasarkan
cara kerja dia orang terhadap solat. Ibadah solat tu. Pelaksanaan solat boleh dijadikan benchmark, kayu ukur. Apakah ada sifat munafik ke tidak pada diri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. La yazkurunallaha illa qalila. Buat-buat ni kalau melaksanakan solat, mereka buat secara bermalas-malasan. Ingat dah Tuhan? Ingat, tapi sikit benar. Pasal ingatan yang sikit tu untuk cari makan, ingatan cari makan. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu antara tanda kayu ukur yang Allah jadikan supaya kita senang untuk jaga diri kita, jangan jadi munafik dan ingatkan kita berhati-hati dengan munafik. Boleh faham tuan-tuan ni? Ini adalah pengkhianat. Dan kalau kita baca sejarah tamadun dunia tuan-tuan, tamadun yang ada di dunia yang sekejap ada, sekejap hilang, sekejap ada, sekejap hilang ni, keruntuhan mereka ni macam-macam faktor. Tapi antara sebab yang menyebabkan keruntuhan tamadun-tamadun ini ialah kerana adanya watak-watak manusia munafik. Al-munafiqun, hipokrit tuan-tuan, hipokrit. Pada setiap zaman kita lihat bagaimana jatuhnya kerajaan Bani Abbasiyah tahun 1258 Masihi. Bukan sangat kerana umat Islam tak bersedia, tak cukup pahlawan, tak cukup senjata, tapi kerana ada watak munafik. Seorang menteri yang disebut sebagai Menteri Al-Qami, bermazhab Syiah, macam mana dia buat konspirasi di belakang dengan kumpulan Genghis Khan, kumpulan Mongol Tatar, dan dia ditawarkan jawatan yang tinggi, harta yang banyak apabila dia sanggup memberi kesetiaan kepada kumpulan Mongol Tatar pada ketika itu. Maka menteri cari makan ni, apa lagi tuan-tuan? Itulah yang dia buat. Pada waktu malam hari, dibukanya pintu kota pertahanan Baghdad pada ketika itu, menyebabkan serbuan Mongol Tatar membunuh semaunya. Sampai dalam catatan sejarah ada di kalangan penulis meramalkan, membayangkan sekitar 2 juta orang yang mati ketika itu. Sampai kepala-kepala ni disusun jadi macam piramid. Apa begitu sekali kegilaan Mongol Tatar membunuh, sehingga ada catatan yang menganggap bahawa kumpulan ataupun serangan Mongol Tatar ini adalah membayangkan serangan Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman. Jadi ini merupakan pengkhianatan, munafik dalam kehidupan bersama. Sama juga kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah dengar watak pengkhianat. Siapa? Raja Mendelia, Sang Kitol, Sang Kitol. Orang-orang yang jadi musang berbulu ayam. Maka dalam kedudukan agama lebih jahat dan lebih khianat kumpulan ini apabila mereka berpura-pura dengan Allah Ta'ala. Mereka menyatakan dengan bahasa lidah, kami beriman. Tapi dalam akidah, dalam hati, mereka lawan Tuhan. Tak percaya kat Tuhan, memberontak terhadap Allah, memaki Tuhan. Maka orang ni layaklah Allah simpan pada tempat yang paling bawah. Tunggu lama dah. Allah tunggu lama dah orang ni. Bila datang saja pada kehidupan akhirat, itulah yang Allah layan. Fi darkil asfali minan nar. Kalian faham ni? Banyak watak-watak ni. Dalam satu kitab Zahiratun Nifaq oleh Syekh Abdul Rahman Al-Hanambakah. Dia sebut macam mana dalam sejarah Islam ni pernah muncul watak Abdullah bin tak ingat pula Abdullah Ibnu apa? Ibnu siapa Ustaz? Yang Syiah tu. Yang bawa fahaman Ibnu Sabak. Ibnu Abdullah bin Sabak. Ibnu Sabak. Abdullah bin Sabak. Dia adalah Yahudi daripada Yaman. Yang berpura-pura masuk Islam dan menyatakan kesetiaan kepada kerajaan. Kalau tak silap ingatan saya pada masa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Dan tujuan dia datang masuk menjelmakan diri itu, dia cuba nak mengulangi sejarah kejahatan Saint Paulus yang berjaya merosakkan ajaran tauhid Nabi Isa AS.
Dicuba untuk ikut modus operandi Paulus, Saint Paul, tapi tidak berjaya. Dia punya kejahatan dia tu berjaya dibongkarkan oleh orang-orang Islam, sehinggakan orang Syiah sampai ke hari ini mereka menafikan kebenaran watak Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah. Orang Syiah tak percaya. Dia kata ini tak ada, ini diada-adakan, watak yang diada-adakan. Tapi pengkaji-pengkaji sejarah, ulama-ulama Islam mengiyakan bahawa watak Ibnu Sabah ni muncul daripada ajaran dia ni lah, sampai terlepasnya fahaman-fahaman yang melampau tentang Sayyidina Ali. Sehingga ada yang mengatakan Ali ni sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan menganggap Ali ni sebagai Rasul yang sepatutnya diturunkan, diberikan wahyu oleh Jibril alaihissalam. Tapi Jibril melakukan khianat. Jibril bawa wahyu, bawa kepada Nabi. Sepatutnya Sayyidina Ali. Ini semua fahaman-fahaman yang melampau, yang berpunca daripada munafik-munafik. Antaranya disebut watak Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah. Jadi munafik ni sepanjang masa adalah tuan-tuan. Dan kita belajar dalam sejarah munafik, dia muncul di mana? Yusuf, peringkat Mekah dan Madinah. Peringkat mana yang muncul? Peringkat Madinah kan? Pasal apa? Sebab Madinah ni Islam kuat. Islam boleh menawarkan projek. Islam orang nampak, kalau ikut jadi orang Islam boleh senang. Islam dalam keadaan senang. Jadi ketika senang ni adanya orang-orang yang cari makan. Waktu Islam susah, tak ada orang nak mengaku Islam kecuali orang yang benar-benar Islam. Itu beza antara Islam Mekah dan Islam Madinah. Watak orang-orang yang cari makan. Ni Haji Husin, kalau Haji Husin kaya dah lah ni. Cuma kalau berlakon buat macam orang kaya, lagi ramai orang datang. Haji Husin, waktu tu Haji Husin nak makan apa, tak payah nak order, orang bawa Haji Husin. Kita pun nak makan, belum buka mulut, orang dah hulur kat mulut gitu. Wah, baik betul orang kita. Apa syaratnya? Syaratnya kita sugih. Sugih dan nampak sugih. Allah, itulah manusia tuan-tuan. Jadi dalam urusan agama pun ada jenis manusia cari makan begitu. Itulah dia golongan munafik, dan kita minta berhati-hati pada golongan ini. Okey, dalam matan hadis ni kita baca mereka dihumban ke dasar neraka yang paling bawah. Kemudian golongan yang kedua tadi siapa tuan-tuan? Iaitulah orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa AS. Peristiwa hidangan dari langit, Maidatun minas sama. Ini kita baca dalam surah Al-Maidah. Nama pun surah Al-Maidah. Maidah tu maknanya hidangan dari langit lah. Apabila penyokong-penyokong Nabi Isa, Al-Hawariyun, minta daripada Nabi Isa supaya doa kepada Allah turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa terkejut dengar permintaan sebegitu. Nabi Isa kata, jangan, berimanlah dengan Allah kalau betul kamu ni beriman pada Allah. Bertakwalah kepada Allah kalau betul kamu ni beriman kepada Allah. Tapi mereka berujar, tak, kami nak juga tengok hidangan tu turun supaya kami dapat makan dengan hidangan dari langit. Yang kedua, supaya kami dapat tenang bahawa apa yang kamu ajar tu bukan kelentong. Tapi kami boleh kita kata apa? Yakin bahawa apa yang kamu ajar tu benar-benar datang daripada Allah. Sampai begitu sekali ya. Dia punya alasan buat-buat ni. Maka Nabi Isa doa kepada Allah. Maka Allah kata, inni munazziluha alaikum. Tak apa, kalau dia orang nak, aku akan turunkan. Dia orang nak, aku akan bagi. Tapi Allah bagi syarat. Barang siapa yang selepas itu tak beriman, aku akan azabkan mereka dengan satu bentuk azab yang tak pernah aku kenakan pada mana-mana kumpulan sebelum itu. Fa inni u'azibuhum azaban la u'azibu ahada minal alamin. Maka bila turun saja hidangan dari langit, Bani Israel tu tuan, cakap tak suruh bikin sembang gajah terbang kata, tak? Maka apa yang dia orang buat? Bangkit lawak, memperbodoh, mempermain pada ajaran Islam ini. Maka orang inilah yang Allah Ta'ala tak sabar nak benamkan mereka ke dalam dasar neraka paling bawah. Apa azab yang dikatakan azab yang tak pernah
timpakan kepada mana-mana kumpulan manusia lain. Ulama membahaskan bab ni tuan-tuan, menyatakan bahawa azab yang dikenakan kepada orang-orang Yahudi ni adalah kehinaan pada mata orang lain. Seumpama hari ni tuan-tuan, kita tahu dunia hari ni dikuasai oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Tapi kekuatannya duduk pada Yahudi. Yahudi ni perancang. Nasrani ni adalah pemain-pemain berdasarkan plan yang dirancang oleh Yahudi. Okay? Walaupun mereka kuat, tapi mereka hidup tak tenang. Mereka hidup tak tenang. Mereka tahu mereka tidak dialu-alukan oleh mana-mana bangsa tamadun. Lihat tuan-tuan apa yang dibuat oleh Hitler. Waktu Hitler dia muncul selepas daripada Perang Dunia Pertama, waktu Jerman kalah perang. Sekitar tahun 1919, Hitler muncul dengan pidato dia yang menggegar, yang begitu hebat. Hitler ni pandai bercakap tuan-tuan. Kalau dia berceramah, dia boleh mendiamkan orang. Lebih 2-3 jam tu biasa. Sama dengan Soekarno. Rupanya seorang pemimpin ni, antara syarat nak jadi pemimpin tuan-tuan, pidato mesti best. Tuan-tuan tuan-tuan rasa macam mana kalau dengar Dr. Mahathir bercakap? Best kan? Suara dia tak tinggi pun. Dia tak ada macam saya bercakap ni, macam nak pecah benda ni. Dia suara dia rendah je, tapi tuan-tuan perasan tak macam mana dia ada daya tarikan? Tak tahulah kok saya perasan seseorang. Tapi saya rasa macam tu lah, ada magnetic aura tuan-tuan. Dia bercakap slow je suara, tapi kita ada seorang pensyarah saya, Ustaz Azmi kenal kot, Ustaz Dr. Halim Madiyah. Dr. Halim Madiyah, dia ni pemegang PhD pertama lah, Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya. Waktu ustaz-ustaz lain tak ada, dia dah ada dah PhD ni. Kemahiran dia ataupun keistimewaan dia, ketika dia bercakap, slow dia bercakap macam seorang bapa depan anak. Slow je. Tapi kalau dia bercakap 2 jam orang tak tidur. Dia punya kemahiran, bahasa dia, cara dia mengolah, cara tempo bahasa dia. Tak perlu suara berdegar-degar, tak perlu. Tapi memang bakat dia kat situ. Jadi Hitler ni, dalam kajian yang dia buat, dia ni seorang orator yang cukup berkarisma, seorang pemidato yang cukup hebat. Dan dikatakan antara isi poin Hitler ketika bercakap, dia bawa ayat-ayat Quran sebagai antara asas dia bercakap. Dan waktu itu dia tunjukkan gambar macam mana dia ni berkawan dengan orang-orang Islam, antaranya ulama mufti daripada Palestin ketika itu, Syekh Husaini. Dan ketika dia nak bangkit sesudah Jerman ni teruk kena akibat Perang Dunia Pertama, cara dia bangkit, dia membangkitkan semangat bangsa Jerman ni yang kata orang dah putus asa, ialah dengan mengaitkan kejahatan Yahudi dalam ucapan dia. Dan rakyat Jerman ni bila dengar Yahudi punya jahat, dia orang naik semangat. Naik balik semangat melawan. Dia ungkit macam mana jahatnya, celakanya kumpulan ini. Di mana kumpulan ini berada, maka di situ ada api yang menyala. Sehingga kan di Eropah, sejak abad yang ke-16 dulu, masyarakat Eropah, mereka kurung orang Yahudi. Tak dibenarkan berjalan pada waktu malam. Tak benar keluar rumah pada waktu malam. Pasal mereka faham orang Yahudi ni, mesti mereka merancang untuk menjatuh, untuk menganiaya orang lain. Sebab tu mereka kurung orang Yahudi, waktu malam duduk di hadian rumah. Sehingga mereka buat pagar-pagar kawalan, disebut sebagai ghetto. Dan pagar itu gamaknya yang ditiru oleh Yahudi di Palestin hari ini. Dia naikkan tembok-tembok yang memisahkan masyarakat Islam di semenanjung Gaza. Dulu di Eropah, pertengahan abad Masihi, itulah yang dibuat oleh masyarakat Eropah. Kerana mereka nak menghalang kejahatan Yahudi daripada bergerak. Jahat mereka. Dalam sejarah manusia, kumpulan ini adalah kumpulan yang paling banyak dapat manfaat daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut oleh Nabi Musa AS. Wa idh qala Musa ya Bani Israel zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ingat ketika mana Musa berkata kepada Bani Israel ni, hei Bani Israel, syukurlah kamu, ingatlah kamu pada nikmat Allah. Kerana Allah
datangkan kepada kamu pemimpin ketua yang ramai, dan juga nabi-nabi yang ramai. Tapi apa yang mereka buat? Mereka lawan Nabi. Pasal tak sebulu dengan mereka. Dibunuhnya nabi-nabi dan rasul. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Isa diusahakan untuk dibunuh. Itu perangai Yahudi, tuan-tuan. Maka mana sabarlah puak-puak ni, bila turun hidangan dari langit pun nampak depan mata dan mereka rasa, tapi mereka tetap juga tak beriman dengan Allah. Maka Allah layan mereka dengan dasar neraka yang paling bawah. Yang ketiganya adalah keluarga Firaun laknatullahi alaih. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal mereka bersama dengan Nabi Musa yang diisytiharkan sebagai anak angkat keluarga Firaun. Anak angkat. Dan mereka melihat satu demi satu mukjizat yang menunjukkan benarnya Nabi ini daripada Allah Ta'ala. Dah. Apa dia mukjizat? Tak silap saya ada 9 perkara yang Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi Musa AS untuk menjadi bukti dia ni adalah Rasulullah. Kan? 9 perkara, tuan-tuan. Antaranya mukjizat balak yang Allah turunkan tu. Apa ayat tu? Ad-dafadi wal jarada wa kummala waddama ayatun mufassalat. Allah Ta'ala turunkan balak dalam bentuk apa? Katak, al-jarad, belalang, kemudian ad-dama, darah, ayat mufassalat, sebagai bukti-bukti yang setiap satu tu datang secara berasingan. Nak jelaskan bahawa Nabi Musa ni bukan pandai-pandai dia ngajak kamu semua ni kepada Allah, kepada agama. Ini adalah datang daripada Allah. Buktinya ni diturunkan azab-azab sesuai dengan penderhakaan kamu. Ayat mufassalat, sebagai bukti yang menjelaskan kerasulan tadi. Tapi mereka lawan juga. Akhirnya menasabahlah ahli Fir'aun ini dihumban masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Dan dalam Quran disebut bagaimana Allah Ta'ala layan mereka sebelum sampai hari pengadilan. Ketika di barzakh mereka dibentangkan, wan naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka dibentangkan kepada keluarga Firaun ni pagi petang, pagi petang, pagi petang setiap hari. Ni hari ni, pagi ni. Dibentangkan neraka kepada penghuni kepada keluarga Firaun. Disebabkan ganas dan juga degilnya mereka tadi. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi kita tengok dulu pada neraka yang paling bawah, itulah neraka Hawiyah. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita sambung pada neraka yang berikutnya, neraka yang lagi atas selepas itu. Sekadar ni lah kot untuk pagi ni. Sahabat-sahabat, kok ada nak tambah, nak silakan. Tuan, cikgu nak tambah apa-apa? Banji, Mam, sila. Ustaz, apa-apa nak tambah, silakan. Banji Hussein, silakan. Banji, ada apa-apa? Dia berhenti pada neraka yang paling bawah. Kak ada nak sebut apa-apa, Kak? Ada apa-apa? Nak tambah ke apa? Saya terlupa, saya tersilap ke, ada fakta-fakta yang saya silap? Kena tengok juga fakta tu. Kadang tergelincir lidah cakap, maklumlah. Kadang-kadang terlupa. Ingatkan kalau benda-benda yang sebut tu salah. Cikgu, ada apa cikgu? Tak ada Haji Hussein? Tak ada. Sejuk hari ni Haji. Cuaca kat luar sejuk. Sekadarnya lah kita akhirkan dan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi